Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu sekali lagi dalam Temu Minda dan pada malam ini kita membicarakan tentang belanjawan tahun 2021 dan impaknya, kesannya kepada orang muda. Orang muda itu bukan saya tetapi dua orang panel yang saya bawa bersama pada malam ini. Saudara, apabila kita bicara tentang orang muda ini, orang selalu kata orang muda ni pemimpin masa depan. Tapi pada saya dan saya rasa pada saudara juga, orang muda bukan sahaja pemimpin masa depan tetapi adalah rakan kepimpinan dengan orang yang lebih dewasa, termasuk dengan kerajaan pada hari ini. Dan dalam sektor-sektor dalam konteks urus tadbir dan pembangunan negara, lazimnya kita bercakap tentang tiga sektor utama pembangunan, yakni kerajaan, swasta dan masyarakat sivil. Dan orang muda ada dalam kerajaan, dalam sektor swasta dan dalam masyarakat sivil. Dua orang anak muda yang saya tampilkan bersama saya pada malam ini yang menyebabkan saya terasa sedikit tua. Pertama sekali ialah saudara Faizul Razlan. Selamat datang. Beliau sangat muda lagi dan merupakan pakar pelaburan hartanah, dan saudari Aisyah Shakirah Suhaidi, pengurus Regional Community Engagement Asia Pacific at Internet Society. Selamat datang. Okey, kita nak cerita belanjawan. Ada tiga soalan pertama saya yang saya tuju kepada kedua-dua ahli panel. Kita mula dengan ladies first. Okay. Boleh. Adakah belanjawan 2021 ini meraihkan suara orang muda? Apa yang dia nak? Ya, terima kasih Datuk. Susah untuk saya jawab soalan itu sebab anak muda ni ada banyak kategori. Jadi untuk kita kenal pasti dan tahu apa suara anak muda itu, kita kena tahu apa yang mereka mahu, apa yang mereka kehendaki. Terutamanya dengan situasi tahun kita tahun 2020 ini, kita mengalami atau kita terpaksa mengharungi COVID-19 pandemik ini. Jadi pada saya, untuk memastikan kita mengambil kira semua suara-suara anak muda ni, kita boleh gunakan satu kaedah iaitu mencari common denominator. Jadi kita ada anak muda daripada kumpulan graduan, ada mereka yang sudah bekerja, ada mereka yang dari kumpulan atau sosioekonomi B40 dan sebagainya. Tapi apa yang semua anak muda ni perlukan? Dan untuk menjawab soalan itu, mungkin mereka perlukan bantuan kewangan, itu sudah pasti. Tapi pada masa yang sama, saya perhatikan mereka semua perlukan internet. Dan bukan sahaja internet yang biasa. Mereka perlukan akses yang mudah kepada internet yang laju, internet yang stabil, internet yang selamat dan juga internet yang harganya berpatutan. Jadi kalau kita lihat kepada pembendangan pembelanjawan hari itu, YB, Menteri Kewangan, ada mengatakan bahawa internet ataupun jaringan telekomunikasi ini adalah utiliti yang ketiga. Kerana apa? Kerana sekiranya anak muda dapat jaringan internet itu, mereka akses kepada internet bermaksud akses kepada kesihatan, kepada pendidikan, peluang-peluang dan sebagainya. Jadi kalau kita kembali kepada belanjawan, kita tengok ada peruntukan untuk internet ni, ada pelan data B40, ada RM180 kepada B40, kredit telekomunikasi dan sebagainya. Tapi saya juga tertarik kepada untuk melihat ke arah projek-projek jalinan digital negara atau JENDELA dan juga peruntukan 7.4 bilion untuk memperluaskan perkhidmatan jalur lebar melalui SKMM. Kerana apa? Walaupun dia tidak dalam plan ini tak sebut anak muda atau orang muda secara spesifik atau eksplisit, tetapi kita tahu dengan kejayaan ataupun dengan sekiranya kita dapat menjayakan projek-projek ini dengan sebaiknya, kita secara tak langsung dapat memanfaatkan anak-anak muda ni. Jadi untuk saya perhalusi ataupun untuk saya mengutarakan suara orang muda, apa yang kami mahu melalui peruntukan ini adalah 6 perkara. Okey. Pertama, kami mahu internet yang aksesnya mudah, laju dan stabil. Kami ada video, macam kalau kita mahasiswa, kami ada
classes online, kuliah-kuliah, video conferencing on the video conferencing platform. Kadang-kadang 4 satu hari. Tu belum lagi kerja-kerja kumpulan. Tu belum lagi pelajar-pelajar teknikal, kejuruteraan dan sebagainya yang ada simulasi, yang ada animation dan sebagainya. Jadi kami perlukan internet yang stabil. Dan kalau kita tengok peristiwa adik Viviana kita tu, itu baru satu kes. It's not an isolated case. Kita ada banyak lagi kes-kes seperti itu dan kita ada banyak Viviana di seluruh negara. Itu nombor satu. Nombor dua, kami mahukan akses plan internet yang harganya affordable. Kami inginkan akses subscription cost yang rendah dan tanpa kos-kos yang terselindung ataupun charge-charge tersembunyi. Sebab kadang-kadang dia kata, okay, unlimited internet. But then, bam, harganya mahal. Dan ini bawa saya kepada poin yang ketiga, iaitu kami tak nak ada data cap. Kami perlukan internet yang unlimited. Sebab kalau kita limit the internet, ketika kami belajar, it's like kita kena macam catur makanan tapi catur internet. Saya tak boleh belajar bab itu sebab saya dah guna internet saya untuk belajar bab ini. Dan kalau kita tengok syarikat telekomunikasi ada bagi 1 gig per day, saya rasa tak cukup 1 gig per day tu. Dan kalau boleh kami mahukan lebih effort untuk lihat ke arah data caps ini. Kerana bagus ada inisiatif pelan data untuk anak muda ini, tapi pelan data ini haruslah mencukupi. Nombor 4, melalui inisiatif kalau tengok dalam belanjawan ada banyak skim laptop, memberi komputer riba dan peranti-peranti lain. Bagus inisiatif ini, saya puji, tapi pada masa yang sama devices ini perlulah mempunyai spesifikasi yang baik, yang sempurna. Contohnya kalau saya pelajar yang kena join Zoom calls, kan saya perlulah laptop yang ada webcam dengan mikrofon. Kalau saya pakai laptop yang tak ada dua perkara ini, saya tak boleh belajar juga. Jadi itu nombor 4. Nombor 5, kami mahukan internet yang selamat. Kami mahukan internet yang secure. Jadi baguslah apa yang peruntukan yang memberi 27 juta saya kira kepada Cyber Security Malaysia untuk menangani masalah-masalah jenayah cyber dan sebagainya. Dan akhir sekali nombor 6, kami juga mahu usaha-usaha ini disegerakan. Kami mahu usaha ini diberi prioriti dan kami mahu pelaksanaannya sempurna dan efektif. Jadi itu adalah 6 poin daripada anak muda. Saya sangat harap CEO syarikat telekomunikasi mendengar 6 permintaan yang disebutkan oleh saudari Aisyah. Jadi kalau dalam tradisi Dewan Rakyat, saya akan bangun dan kata, Tuan Yang di-Pertua, saya minta ucapan itu menjadi sebahagian daripada ucapan saya. Okey, Saudara Faizal, adakah belanjawan kali ini mendengar suara anak muda? Pada pendapat saya, belanjawan 2021 adalah belanjawan gawat. Belanjawan emergency. Dia patut mendengar suara semua rakyat yang terkesan. Dan bakal terkesan, right? Sebab apa yang berlaku daripada segi impak COVID ni kepada negara ni sedang berlaku di seluruh dunia dan benda ni tak pernah berlaku lagi. Right? So, bagi saya, perkara yang paling penting yang kerajaan patut buat ialah number 1, jaga mereka yang terkesan, yang kena buang kerja, gaji kena potong. And bagi saya belanjawan ni perfect lah. Bila cerita pasal nak jaga bahagian tu. Berkenaan dengan orang muda, ada banyak direct benefit. Bantuan RM50, internet, untuk MRT RM30. So benda-benda macam tu membuatkan orang muda boleh save banyak. Tapi bagi saya yang paling penting sekali dalam belanjawan ni is, orang cakap, dia kata bukannya directly impacted pada orang muda, tapi kalau tak buat benda ni, orang muda akan teruk lah. Whereby mencipta peluang pekerjaan. Whereby bagi saya belanjawan ni bagus sebab tujuan dia ataupun dia punya hasrat pertama sekali is to create 500,000 peluang pekerjaan. Right? So maybe saya boleh share sikit sebab kalau tengok muka pun dah tahu saya ni tak berapa muda. Kan? So saya dah umur dah 30, dah hampir 40 dah pun. Beberapa tahun lagi. Bukan rahsia ya umur. Tak apa. Guys, kita boleh candid lah umur kan. And apa tu? Ayah saya adalah mangsa recession 97-98. So waktu tu dia kena buang kerja. And ayah saya bukan orang yang pemalas. Dia ada 2 bisnes sampingan dan masih ada kerja 9 to 5. So waktu 97-98 tu,
kerja 9 to 5 tu hilang, 2 bisnes tu pun habis. Kemisatan ekonomi. Waktu tu tiada sebarang bantuan pun diberikan oleh kerajaan waktu tu. Dan kalau bukan sebab kawan dia bagi dia loan RM1,000-2,000 untuk buka car wash waktu tu, alright, kita tak tahu nak buat apa. So waktu tu memang susah. Hari-hari makan nasi dengan telur, right? Tapi sebab ada pinjaman RM2,000 tu, buka car wash, saya lah pekerja nombor 1. Muka pun dah macam Bangladesh dah, so memang pas lah dalam industri tu. So and car wash tu sampailah dia meninggal Februari tahun ni tu, is yang orang cakap menjana rezeki untuk family. So bila saya compare waktu tu punya gawat, tak apa, satu bantuan pun tak ada untuk keluarga pada kerajaan, compare tu hari ni bila saya tengok terlalu banyak. Daripada reskilling to upskilling to SOKSON apa semua tu terlampau banyak. So saya ni jenis yang macam tak nak komplain banyak sangat kan, sebab nanti you know lah, kalau you komplain tak bersyukur, rezeki jadi sempit. So tu apa yang saya percaya. Tapi bila saya compare bajet ini, bantuan kepada mereka yang terkesan berbanding dengan apa yang dapat dulu, memang jauh lebih baik. Itu nombor 1. In fact, kalau kita compare bantuan kepada orang muda berbanding dengan bajet 2020 dan juga 2019, ya, banyak ya, bantuan untuk muda. Tapi bagi saya yang paling penting adalah benda yang tak popular macam cipta peluang pekerjaan. Dia tak sepopular macam bagi internet free ataupun EPL free apa semua tu. Tapi bayangkan kalau kita ada 10% or 30% unemployment di kalangan orang muda, dan nak makan apa? Ya. Saudara juga majikan. Yes. Jadi kalau orang muda sendiri pun sebenarnya boleh main peranan untuk menyediakan pekerjaan. Pengalaman Faizul sendiri. So kami dalam bisnes hartanah. So basically bila waktu rawat ni orang tak adalah nak beli rumah sangat. Right? So nak kata tak terkesan, kita terkesan juga. Tetapi kita dapat pivot awal, kita kenal pasti tak masalah ni masalah besar. Dan kita orang cakap quickly pivot kita punya bisnes waktu bulan Mac dulu. So Alhamdulillah, orang lain mungkin sampai terpaksa tutup syarikat, kena buang kerja. Saya boleh hire 20 orang baru. Sebab bisnes bagus. And kenapa benda tu boleh berlaku? Saya percaya ada banyak juga bantuan yang diberi oleh kerajaan, moratorium dan apa semua tu. So sangat membantu. Ya, dan bila kita tak perlu nak bayar installment untuk 6 bulan, sekarang ni dah boleh extend sampai bulan Jun tahun depan. So benda tu again sangat membantu bisnes, sebab kita nak kena jaga cash flow. So bila kita boleh kita hire lebih kurang 22 orang fresh graduate in the last 6 bulan. So Alhamdulillah, so kita orang pun tap into pejana juga kan. Okay, so yang bantuan 600 tu kan, sebab ya, kita ada keperluan untuk kembangkan bisnes. On top of that, dah ada bantuan kerajaan, memang kita ambil lah, sebab kita nak bagi lagi banyak peluang pekerjaan. Ya, Aisyah, you dengan Internet Society, jadi macam mana peranan orang muda, orang muda jaga orang muda, macam mana agaknya? Saya rasa peranan orang muda ni banyak, tetapi peranan utama orang muda adalah untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu pengetahuan dan membina karakter, kerana mereka akan menjadi pemimpin masa depan seperti yang Datuk katakan, tapi pada masa sama mereka adalah pemimpin masa sekarang juga. Dan pada saya, sekiranya mereka boleh memimpin, mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, mereka boleh memanfaatkan orang lain. Dan dari segi untuk tambah adding to that point, kalau kita tengok dalam belanjawan ini, peranan orang muda banyak diambil kira. Contohnya kalau kita tengok dari segi golongan B40, mereka dapat pilihan internet dan sebagainya, so mereka boleh belajar dan sebagainya. Tapi lepas tu kalau kita tengok kepada graduan dan mereka yang sudah bekerja dan juga young professionals, ada banyak inisiatif yang disediakan untuk mereka. Namun ada tapi, saya tak nak komplain, tapi saya juga merasakan pada pendapat saya belanjawan 2021 ini boleh diperbaiki lagi sekiranya ada lebih penekanan terhadap golongan mahasiswa. Kerana bukan tak ada beberapa, tapi ia tidak secara langsung. Dan kalau kita tengok belanjawan ini ada 14.4 bilion kepada Kementerian Pengajian Tinggi, tetapi mahasiswa dia tak dapat dia punya
the benefits secara direct, lebih kepada infrastruktur dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak ambil kira peranan ni? Lagi sekali saya dah cadangkan 3. Okay, 3 pula. 6.39. 3 cadangan saya. Dan cadangan ni pada saya tak ambitious pun. Pertama sekali, kalau kita tengok dari sudut kebajikan mahasiswa, dalam belanjawan ada mengatakan bahawa anak muda berusia 18 ke 20 tahun mendapat bantuan e-belia e-wallet yang mereka akan menerima RM50 secara one off. Okay. Tetapi itu hanya untuk mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun. Mahasiswa ni, mereka, they go beyond that. So, jadi kalau ada peluang untuk kita bukakan sedikit that age group untuk menolong mahasiswa-mahasiswa, kerana semua mahasiswa sekarang tengah struggle untuk belajar. Itu satu. Nombor 2, bantuan perisian yang berlesen dengan harga yang murah. Contohnya, Adobe Creative Cloud, Adobe Photoshop dan sebagainya. Dan ini mungkin boleh dilakukan dengan kerjasama kerajaan dengan mungkin syarikat-syarikat tertentu. Dan mengapa saya rasa ini penting? Satu adalah kerana mahasiswa ni ada kat rumah. Mereka ada masa untuk create content rather than just menerima kandungan. Mereka boleh cipta kandungan. Mereka boleh memanfaatkan orang lain melalui itu. Itu satu. Nombor 2, mereka ni tambah-tambah kalau mereka ambil subjek-subjek yang seperti animation dan sebagainya, mereka perlukan mungkin Adobe Premiere Pro, After Effects dan sebagainya. Dan kadang-kadang kerana mereka terlalu terdesak, mereka memuat turun perisian yang tidak original, perisian yang cetak rompak lah. Dan ini bahaya dari sudut internet kerana apa? Kerana ia ada kemungkinan, ada possibility untuk mereka juga download malware dengan perisian itu. Jadi kita mahukan mahasiswa yang selamat. Jadi dengan inisiatif ini, dengan cadangan ini, kita juga mampu bukan sahaja bukan sahaja kita motivate them to create content, tapi pada masa sama kita menggalakkan mereka menggunakan platform-platform yang betul. Dan akhir sekali, nombor 3 adalah bantuan bahan pembelajaran. Kerana apa yang saya lihat sekarang dengan semua pelajar belajar daripada rumah dengan online distance learning, library tutup. Mereka tak boleh pergi cari bahan rujukan seperti biasa. Macam saya selalu pergi law library sebab saya nak cari journal dan cases dan sebagainya. Tetapi sekarang dengan tutupnya library itu, mereka di rumah, mereka perlukan bahan untuk membantu mereka belajar. Jadi kalau ada sedikit bantuan untuk mereka subscribe kepada online database ataupun cara untuk mereka akses kepada artikel, jurnal, e-books untuk bantu mereka belajar, ini mungkin akan membuatkan mereka sedikit lega. Jadi bayangkan kalau kita tak ada internet dan tak ada bahan belajar, ini sangat susah bagi mereka. Jadi untuk summarize poin saya ni, saya merasakan sangat penting untuk kita dalam kita mengambil kira peranan orang muda, kita kena jaga mereka punya motivasi untuk belajar. Kerana kita tak nak sahaja melahirkan mahasiswa tapi kita mahu melahirkan mahasiswa yang berkualiti, yang berketerampilan dan berkarakter. Dan pada pendapat saya, COVID-19 tidak boleh menjadi penghalang untuk kita mencapai matlamat itu. Faizul, apa lagi agaknya yang diharapkan oleh anak muda? Sebab selalunya anak muda dia mahu belanjawan itu macam tadilah, bukan saja sebut untuk universiti, bukan saja sebut untuk pengajian tinggi, tapi secara langsung sampai kepada mahasiswa. Saya tahu benda ini berlaku, tetapi bagaimana kita nak bercerita tentang belanjawan ini sebenarnya untuk orang muda? I think ini pendapat saya. Tak kira kerajaan sekarang, kerajaan sebelum ni ataupun kerajaan sebelum tu, semuanya ada masalah komunikasi. Bila saya cerita, kena kat saya tu. Tak apalah. Kan? So tak apa, baru kan. Tak apa. Alright. And bagi saya, if you have 100 inisiatif untuk bantu, tapi dia tak tahu, then we have a problem. Okay. Does that make sense? Yep. Bagi contoh kan, hari ini semua orang tak boleh deny GST tu bagus dan penting. Singapura bantuan sampai bulan 12. Sebab apa? GST dia 7%, dia dah collect bertahun, dia ada lagi tinggi reserve. Kita dimomokkan dengan idea SST lagi bagus berbanding dengan GST.
Right? And then kita roll balik. Kerajaan mana tu? Yang tu, Okay. I think semua orang tahulah. Ya, Kan? alright. And kita percaya cerita tu until today, hari ni, kita dah tahu benda tu tak betul. SST tak mengurangkan harga barang, GST tak mengurangkan harga barang, tapi kalau kita buat GST lebih telus dan lagi banyak reserve, lagi banyak bantuan yang kita boleh buat hari ni. And today, kita ada limited funds, limited revenue based from a tax punya point of view. So benda tu bagus, tapi sebab kita tak komunikasikan elok-elok, orang rasa benda tu menekan. Right? So sebagai contoh cerita pasal mahasiswa, I think kalau berbanding dengan saya dulu waktu graduate, waktu tahun 2004, gaji pertama saya RM600. Datuk. Sebagai degree holder daripada Universiti Melaya, software engineer, gaji pertama saya cuma RM600. Satu, masih ada kesan kegawatan lagi waktu tu, 97-98. Nombor dua, waktu tu, memang tak ada bantuan sangat pun. Kalau ada, saya memang tak tahu. Dan bila tak tahu tu, kita akan rasa marah sebab kita rasa macam tak dibantu dan apa semua. Tapi walhal, kalau cerita pasal saya ni dalam investment dan perumahan kan, ada terlalu banyak rumah prima, rumah WIP, rumah Selangorku tak terjual, tapi orang asyik komplain tak ada rumah murah. So gap tu kat mana? Bagi saya komunikasi. So bagi saya, I think maybe it's an unpopular punya opinion, tapi saya rasa budget untuk komunikasi tu penting. Right? So baru-baru ni banyak huru-hara pasal budget kementerian ni kan. Tapi kalau kita ada beratus inisiatif tapi orang tak tahu inisiatif tu nak datang kat mana, dan macam mana? Saya bagi contoh. Ada tak communication yang clear whereby ada satu nombor yang orang boleh call, kena buang kerja je, call nombor ni. Ada guide step 1 sampai step 2 sampai step 3, step 4, step 5. Tak ada kena tolak pergi kementerian tu, tak ada kena tolak pergi kementerian ni. Sebab itu birokrasi, right? So bahagian tu is budget yang diperlukan untuk streamline semua ni. So rather than kita tanya menteri kementerian ni ataupun tanya department ni ataupun one party jaga komunikasi seluruh kerajaan. Kalau kau kena buang kerja, ni kau kena. Right? Kalau kena potong gaji, ni apa yang dia boleh buat daripada soksuan apa semua tu. Ini step 1, ni borang dia. Pergi download, isi, hantar. Department ni jumpa siapa. So bagi saya, kita boleh ada banyak inisiatif, tapi kalau inisiatif tu tak dikomunikasikan dengan jelas, problem. Sebab orang tak tahu. Ya, sebab bila cerita pasal mahasiswa kan, tak boleh nak compare sebab waktu tu macam kita orang tak dapat apa pun kot, kecuali PTPTN lah. PTPTN tu kena bayar balik kan. So, there's no free internet, there's just nothing lah. Ya. Okey. Berbalik kepada belanjawan, banyak insentif dan bantuan dan sebagainya. Persoalan yang berikutnya ialah kalau kita dah ada bantuan-bantuan ini, macam mana sikap kita untuk belanjawan itu? Sebab, soal komunikasi itu saya terima. Saya terima dengan redanya, tapi itu benda yang betul yang disebutkan. Tetapi, bukankah juga ada kalanya sebahagian daripada kita ni manja? Maknanya dia sampai nak kena dihidangkan. Sedangkan perkara itu, jangan kata dia tak tahu. Sekarang ni dia tahu, tetapi macam mana nak tolak sikit supaya dia betul-betul, orang kata, bingkas untuk mengambil peluang yang ada di depan dia. Ni bagi saya, this is a generational punya gap. Dia perbezaan generasi lah. So basically, kalau saya cerita kan, 10 tahun lepas ataupun 15 tahun lepas, yang kita boleh ada teksi yang murah di Malaysia ni, tidak potong harga, tidak ambil kesempatan, orang tak percaya. Hari ini kita ada Grab, kita ada Uber dan apa semua tu. So, hari ini teknologi is that semua benda tu kita dapat sekarang, kita dapat sekarang, kita dapat sekarang, kita dapat sekarang, kita dapat sekarang. So, bila, and you know, all this teknologi ni dihantar dekat kita. So, generation yang orang cakap 25 dan ke bawah tu dah biasa dengan benda ni. Okey. Alright. Jadi belanjawan mengikut keperluan anak muda, tidaklah perfect 100%, tapi banyak bantuan diberikan. Kami kena mengatasi kelemahan-kelemahan komunikasi dan membagi peluang. Saya nak beralih sedikit, bawa ke antarabangsa sedikit. Sebab pada hari Jumaat ini,
Malaysia akan menjadi tuan rumah kepada Sidang Kemuncak Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Ini bukan APEC yang biasa sebab setiap 10 tahun APEC akan ada dia punya pelan tindakan 10 tahun. Dan kali ini Tan Sri Muhyiddin akan mengumumkan apakah agaknya pelan tindakan untuk APEC 2021 sampai 2030 menggantikan yang sekarang ini dipanggil Bogor Goals itu. Orang muda dan antarabangsa. Dia dengan dia punya Internet Society, biar dulu. Saudara Faizul dulu. Macam harapan saya sebagai usahawan is that kita buka border kita dan pemudahkan in the form of kita ada green lane untuk buat bisnes di negara-negara rakan. So for example macam beberapa bulan lepas saya selalu pergi ke Indonesia sebab nak tengok market di Indonesia bagaimana. Sebab kalau berbanding dengan populasi kat Malaysia yang 30 juta, kat sana 300 juta, lagi ramai orang muda, lagi ramai keperluan perumahan tu lah. So bila kita tengok, for example nak buka bisnes kat Indonesia, you perlukan modal kalau nak buka international punya syarikat tu, roughly lebih kepada 1 juta. 1 juta kita ya? 1 juta. Bukan 1 juta rupiah. Juta doang buat RM300, 1 juta duit kita. Okay. Right? So tu requirement dia. So kalau ada green lane between Malaysia dengan Indonesia for example, untuk orang cakap kita encourage, right? Buka bisnes kat sana, hire orang kat sana, it's good for them. Vice versa, we are able to ambil banyak benda daripada sana, repackage it, buat higher quality and then sell to international market. So kita basically can play a role of what Hong Kong dulu 10 tahun lepas, 20 tahun lepas kepada China. Diorang ni intermediary, you know, of the world to China. So kita boleh play that kind of role, dan usahawan kita ni, kalau kita play that kind of role, ada banyaklah value chain yang kita boleh buat. Sebab cost murah dekat sana, labor murah. Kita ada services kat sini, kan, better quality dan apa semua tu. So bagi saya, kalau benda tu diorang boleh buka, dan to me, as a usahawan macam saya, benda tu sangat bagus. Menggalakkan kita, number one, hire ramai lagi orang kat sini dan buka expansion dekat sana. Aisyah, orang muda, antarabangsa. Terima kasih Datuk. APEC, kalau kita lihat kepada prioriti APEC 2020 ini, salah satu daripada prioritinya ada 3. Pertama sekali dari segi investment dan trade, kedua dari segi driving sustainability, dan yang ketiga yang paling menarik perhatian saya kepada inclusive economic participation through digital economy dan teknologi. Dan mengapa ini menarik perhatian saya? Satu, sebab latar belakang saya, dan kedua sebab tema-tema yang berada di bawah prioriti yang ini secara spesifiknya. Salah satu temanya adalah gagasan the promise for digital tech, gagasan kepada teknologi digital ini. Jadi kalau kita tengok sekarang, ada banyak emerging teknologi yang baru, seperti kita ada 5G, artificial intelligence, computing, big data, we have kita ada blockchain dan sebagainya. Jadi anak-anak muda boleh menggunakan opportunity ataupun emerging teknologi ini untuk mungkin mereka boleh mulakan startup, youth digital startup, misal kata. Dan dengan adanya internet, mereka boleh pergi ke peringkat yang lebih global. Dan itu satu. Lagi satu, underrepresented community ataupun underrepresented community of youth. Jadi mungkin mereka yang sebelum ni rasa tak ada tempat dalam arena ataupun environment ini, sekarang mereka boleh berkecimpung atau mencuburi bidang-bidang ini. Dan tema yang kedua adalah leveraging opportunities. Dan ini saya nak bawa balik kepada belanjawan kita. Kerana apa? Bila adanya banyak emerging technologies ataupun teknologi-teknologi baru ini, kadang-kadang dalam the labour force ni ada gap, ada kadang-kadang kita kekurangan skill-skill tertentu. Dan bila kita lihat kepada belanjawan, satu benda yang saya suka lihat adalah inisiatif upskilling dan reskilling. Ada banyak dan saya tak nak bacakan semua, tapi semua ini dia ada connection dengan apa yang semua saya katakan tadi yang ada kaitan dengan APEC. Jadi lagi satu yang saya mahu, satu nasihat saya lah, saya rasa dengan adanya internet,
anak-anak muda ni tak ada alasan untuk hanya berada dalam negara mereka. Mereka boleh berjumpa dan boleh berhubung dan boleh cooperate dan bekerjasama dengan anak-anak muda lain di negara-negara lain untuk pelbagai bidang. Jadi inilah the beauty of the internet, cooperation through various ways. Ya. Saudara tadi sebut tentang saudara nak berniaga di luar negara, saudara bagi contoh Indonesia, saudara sebut tentang Green Lane itu. Apakah agaknya bagi usahawan muda yang saudara lainlah, saudara dah lama juga dalam ini, tapi bagi usahawan seorang masih muda, bagi seorang usahawan muda yang mula-mula nak keluar negara, selain daripada cerita Green Lane tadi, bukankah agaknya ada Youth Lane, sebab dia ada handicap juga. Dia baru pertama kali, mungkin agaknya sedikit bimbingan. In a way mungkin kurang bersetuju sikit dengan kenyataan tu, sebab bagi saya tidak ada masa yang lebih mudah dalam dunia ni hinggalah waktu ini untuk memulakan bisnes yang boleh jadi international business. Okay. Sebab of internet. When you have Instagram, your audience is everywhere. Yeah. The question here is that you, macam I bagi contoh, I beli baju batik ni baru tak sampai RM50 kot dekat Indonesia. So if I want to sell it, I have to import those things from Indonesia. So the duty and apa semua tu akan jadi mahal. Tapi by the virtue of Instagram saja, and today there's a lot of young people who makes 10,000, 15,000, 20,000 per month. Yang baru-baru ni kawan baik saya, dia penasihat bisnes, cerita orang jual kek affiliate daripada Instagram. So dia tak produce pun kek tu, dia tolong jualkan saja. Pun boleh buat RM10,000 sebulan waktu gawat macam ni. So with internet ni, and I feel macam dia tak ada handicap, if anything dia akan ada banyak advantage. Tapi saya agree bahagian skill yang diperlukan untuk berniaga zaman sekarang ni sangat berbeza dengan skill yang diperlukan 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. Okay. So which is why maybe kalau kita kan ada program reskilling dengan upskilling tu, mungkin perbanyakkan sikit peruntukan kepada business yang will thrive and survive in the next 10 tahun ni rather than yang cerita 10 tahun lepas. Okey. Saya sangat berminat kerana kedua-dua panel kita yang muda ini ada semangat. Saya tadi cuba mencuit perlu handicap, macam tak perlu handicap. Ini semangat anak muda yang harus kita raikan. Jadi saudara, belanjawan anak muda banyak bantuan, tetapi pokok pangkalnya ialah sejauh mana kita mengoptimumkan apa yang ada di depan kita. Terima kasih kerana bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan bertemu dalam Temu Minda yang akan datang jua. Selamat malam Malaysia, di mana jua anda berada.